Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Jamal bin Cik Muhammad Reza, pelajar BOC semester 6, sesi 2019-2020 yang mengambil subjek psikologi bilazim. Hari ini kami daripada kumpulan pertama yang akan membentangkan tajuk mengenai skizofrenia. Saya akan membentangkan tentang pengenalan terhadap skizofrenia. Jadi, apa itu skizofrenia? Skizofrenia, apa yang saya faham berdasarkan sumber yang saya baca daripada berbagai-bagai sumber, tidak kira internet dan juga internet, buku dan sebagainya. Skizofrenia merupakan kecenderungan mental. Ya, kecenderungan mental. Asalnya, skizofrenia itu berasal daripada bahasa Yunani kuno, iaitu skizo yang bermaksud pisah, dan frenia yang itu yang bermaksud akal. Jadi, skizofrenia, kalau kita gabungkan skizo and frenia digabungkan, ia akan menjadi akal yang telah terpisah. Itu asal usul daripada mengenai tentang skizofrenia. Apa yang kita faham tentang skizofrenia? Skizofrenia merupakan satu kecenderungan mental yang dialami oleh pesakit skizofrenia. Penyakit tersebut ia macam mana nak kata, ia akan memberikan kesan dari segi emosi, dari segi intelektual, dari segi personality, emosi, tingkah laku dan sebagainya. Apabila pesakit ini mendapat penyakit skizofrenia, lupa saya nak beritahu, penyakit skizofrenia, kalau pesakit tu dapat penyakit tersebut, pesakit dia akan dapat penyakit skizofrenia secara jangka panjang kalau pesakit tu tidak mampu mengawal penyakit mental tersebut. Okey. Apabila pesakit skizofrenia mengalami penyakit tersebut, maka macam yang saya beritahu tadi, pesakit akan menunjukkan beberapa tanda penyakit skizofrenia. Antara ialah delusi, halusinasi, percakapan dan pertuturan yang tidak teratur, tingkah laku yang tidak normal, dan juga lain-lain. Perkara apa yang saya sebutkan tadi, nanti kawan saya akan membentangkan tentang simptom-simptom tersebut. Okey, kalau apabila korang mendengar tentang penyakit tersebut, saya jamin yang kalau korang dengar je pasal penyakit skizofrenia, mesti orang ingat yang orang yang kena penyakit skizo tu, mereka pandang pesakit tersebut sebagai orang gila, orang tak betul, tak waras, tak ada akal, sakit mental dan sebagainya. Itu merupakan stigma yang negatif yang dilemparkan oleh masyarakat terhadap pesakit skizofrenia. Okey. Apabila contohnya macam dalam ahli keluarga terdapat seorang ahli keluarga mengalami penyakit skizo, kebanyakannya mereka akan membawa pesakit skizo ke pusat rawatan tradisional selain daripada pusat rawatan perubatan. Sebab apa? Sebab bagi mereka, kalau penyakit mental tu dirawat secara tradisional, kononnya ia dapat menyembuhkan penyakit terus berbanding dengan kaedah rawatan perubatan moden yang bagi mereka ambil masa bertahun-tahun untuk memulihkan penyakit tersebut.
saya sebut. Itu saja yang saya hendak sampaikan di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang pengenalan mengenai skizofrenia akan memberikan manfaat kepada korang semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. And where's Nash? Out there, looking for his original idea. In ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard. I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat, don't you? How big is the universe? Infinite. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. The extraordinary gift What can I do for the Department of Defense? that set him apart. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind Get in. What is wrong with you? beyond its limits. Somebody, help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I signed on for. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present You have to help me. one man's journey to the greatest discovery of all. You all know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A Beautiful Mind. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar bin Muhammad Suhaimi, bernombor kad matrik I171020337. Saya akan membentangkan bahagian sinopsis, dan filem yang telah kami pilih adalah filem A Beautiful Mind. Dia berkisahkan tentang seseorang yang menghadapi skizofrenia. Okay. Dalam cerita ni, dia menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama John Nash. Dia seorang mathematician. Dia macam pandai dalam matematik. Dan dia layak untuk masuk ke Princeton University. Okay, dia dah masuk university tu. Dia nak mengkaji idea untuk menjadikan diri dia, untuk meletakkan diri dia ke dalam golongan yang bijak pandai untuk kegunaan orang ramai lah. Okay, kemudian dalam cerita tu juga dia berjumpa dengan roommate dia yang bernama Charles Herman. Okay, Charles Herman ni dia nampak dia macam orang yang tenang, biasa, tak ada masalah dengan assignment. Berbeza dengan Charles dia berbeza dengan John. Charles ni berbeza dengan John, kerana Charles ni dia lebih relax berbanding John. Charles ni lebih relax kerana dia macam seperti belagak tenang macam tu lah. Dia, sebab ada satu scene tu dia baru sahaja masuk melihat John Nash, baru sahaja masuk dah start menulis tentang kiraan pengurusan dinamiknya itu. Tapi dia bila Charles bercakap ni, John tak nak layan. John tak nak layan sampailah John lompat atas meja dia dan berkata, rakan sebilik aku ni seorang yang bodoh ke? Sampai tak nak bercakap. Apa kata kita minum sekejap? Dia tunjuk botol arak. Lalu mereka berdua pun pergilah ke bumbung
Lalu bersembang-sembang sambil minum lah. Okey, dalam cerita ni juga dia sebenarnya ada satu scene tu semasa mereka bercakap, tiba-tiba Charles tu tak ada. Macam John tu bercakap seorang-seorang dalam scene tu lah. Dalam scene ni juga dia berusaha untuk membuktikan hasil kerja kajian dia tu kepada profesor dia. Dia cuba buktikan, tapi profesor tu macam nak lebih lagi. Macam profesor tu kata, kawan-kawan awak semua masuk kelas, awak je tak masuk kelas. Lepas tu macam mana saya nak luluskan awak? Dia macam waktu tu baru dia sedar. Dan cara dia nak mendapat idea tu agak berlainan daripada orang. Dia melihat gerak-geri burung merpati. Lepas tu gerak-geri perempuan di bar. Dia macam ada dalam dunia dia sendirilah. Kemudian pada permulaan cerita tu, masa macam orientasi lah, masa orientasi tu waktu minum-minum, dia melihat dekat tai kawan dia tu macam ada formula matematik. Berdasarkan cahaya yang terpancar pada gelas tu, dia kata macam ada formula matematik di situ. Dia macam pelik lah, macam dia macam dengan dunia dia. Okey, kemudian dia berjaya membuktikan kerja kajian dia iaitu pengurusan dinamik tu boleh diterima oleh profesor. Profesor kata, oh ini telah melawan hukum ekonomi, tetapi bagus, dia terang-terang akhirnya dia berjaya membuktikan yang dia boleh buat benda tu juga. Kemudian lepas 5 tahun dia bekerja di Departmen Pertahanan. Okey. Masa dia bekerja ni, kerajaan menggunakan dia punya kemahiran. Kerana kemahiran dia mampu untuk mencari kod-kod rahsia berdasarkan nombor-nombor yang diberikan pada skrin. Ada satu scene tu dia dipanggil oleh General Tentera untuk menyahkut satu kod ni lah. Kod ni banyak nombor di skrin dan dia mengambil masa, boleh kata agak lama lah, sampai dah semua staff pun dah nak balik, tinggal yang ketua tu je. Lepas tu dia minta maps, iaitu peta untuk mentafsirkan, untuk selarikan kod yang dia dah dapat tu dengan peta tu, di mana terletaknya mungkin bom, sebab masa tu zaman perang. Okey, bila dah jadi macam ni, perkara ni, seorang lelaki bernama William Parcher tu, dia nampak benda tu. Dia nampak kemahiran yang ada pada John Nash tu. Okey. Jadi dia minta bantuan pada John Nash untuk mencari kod yang Rusia buat berdasarkan akhbar dan majalah. Jadi dia buatlah, dia perlu William Parcher tu kata ada mesej yang tersembunyi di sebalik artikel baru dari Soviet Union. Jadi John Nash ditugaskan untuk mencari kod-kod tu. Okey. Semasa dia ditugaskan untuk cari kod-kod tu, dia telah dicop tangannya di sini. Disuntik, kemudian dicop, meninggalkan parut yang panjang lah. Tapi di parut tu, kalau di scan dengan lampu yang ungu tu, dia ada keluar satu siri nombor. Jadi tugas dia masa tu, dia perlu pecahkan kod rahsia berdasarkan artikel ataupun akhbar. Lalu dia masukkan dalam sampul surat, kemudian dihantar ke satu rumah. Okey, untuk masuk ke satu rumah tu, dia perlu scan dulu dia punya siri nombor di tangannya tu, baru pagar tu boleh buka, baru dia boleh masukkan maklumat tu. Dalam masa yang sama John Nash dia menjadi pensyarah di MIT. Okey, masa ni lah dia jadi pensyarah. Dia kenal dengan seorang perempuan bernama Alicia. Alicia ni pelajar dia. Dalam masa yang sama, pelajar dia ni macam ajak dia makan, kemudian
berlakulah orang kata satu perhubungan yang serius sehingga mereka berkahwin. Dan John Nash dia mengambil keputusan untuk berhenti dari mencari kod yang berada dalam artikel ni. Dia dah bagi tahu dekat William Pacher. Alasannya sebab isteri dia Alicia tu dah mengandung. Jadi dia nak jaga isteri dia. Tapi William Pacher tak suka. William Pacher kata isteri dia tu hanya menyusahkan kerja dia. Patutnya dia kena bekerja dengan William Pacher. Okey, sampailah satu hari tu dia bagi macam satu talk di University Harvard, sambil dia bercakap tentang dia punya ni lah, dia punya teori ekonomi dia tu di Dewan. Okey, sebelum dia bagi talk tu, roommate dia Charles Herman tu datang bersama dengan anak saudara dia iaitu Marci. Okey. Jadi kita pun macam tak sangka lah roommate dia support dia untuk bagi talk. Pada kita lihat pada scene tu nampak macam reality Charles Herman tu wujud. Okey, nampak macam dia datang terus bagi support apa semua. Tapi ketika dia nak bagi talk, ada dalam 3 orang berpakaian hitam nak tangkap John Nash ni. Semasa John Nash cakap, terus dia lari ikut pintu belakang. Kemudian dia ditangkap oleh seorang doktor. Doktor ni dia kata dia merupakan pakar sakit jiwa. Lalu dia pun bantu. Lalu dia pun orang kata tangkap lah John Nash tu masuk ke hospital sakit jiwa. Jadi doktor tu mula dia nak rawat John. Dia dah diikat lah jangan bagi John tu agresif. Dalam masa yang sama, John tu nampak Charles tu dalam bilik doktor tu. Dia nampak dalam bilik doktor. Lalu dia jerit, "Charles, tolong saya, apa semua." Dan doktor tu pelik. Doktor tanya, "John, awak cakap dengan siapa? Tiada siapa di sini, hanya kita berdua sahaja." Tapi dia tetap juga kata ada orang kat situ, ada orang nama Charles Herman kat situ. Tapi Charles Herman tu dia diam je, dia tak cakap pun. Tapi riak wajah dia sedih lah tengok John Nash macam tu. Kemudian bila dah jadi macam tu, doktor tu beritahu kepada Alicia, iaitu isteri dia, yang sebenarnya John ni telah menghadapi skizofrenia. Dia beritahu sebenarnya roommate dia yang bernama Charles Herman tu tak wujud, dan juga William Pacher pun tidak wujud. 3 orang iaitu Charles Herman, anak saudara Charles Herman iaitu Marci, dan William Pacher iaitu yang bekerja di jabatan pertahanan tu. 3 orang ni tak wujud. Dia hanya bermain dalam minda dia sahaja. Okey, tapi Alicia tak percaya. Dia kata, "Saya tak percayalah kenapa awak kata Charles tu tak wujud sedangkan selalu sahaja John tu menceritakan pada saya tentang Charles." Tapi doktor tu confront balik pada dia. "Pernah ke Charles tu datang rumah awak makan bersama-sama? Awak pernah ke tengok dia?" Dia kata tak pernah. Tapi dia tu pensyarah di sebuah universiti di Pekan. Dia tu doktor tu pun membalas. Doktor tu kata, "Saya dah semak dan telah meneliti, tiada seorang pensyarah pun yang bernama Charles Herman di situ." Jadi dia pun pelik. Lepas tu doktor tu beritahu juga perihal tentang kerja dia yang sedang mencari kod. Lalu Alicia pun tak percaya. Alicia pergi ke rumah yang selalu John Nash hantar kod tu. Bila pergi sampai jadi kotak peti surat tu, dia tengok banyak surat yang tak dibaca, dan surat tu adalah dari John Nash sendiri. Jadi John Nash sebenarnya dia bekerja menyah kod tu untuk siapa? Dia buat seorang-seorang. Dia cuma dengar
cakap orang yang tak wujud lalu dia buat kerja. Okey, setelah mendapat nasihat apa semua, John Nash pun dia macam menerima terapi, kemudian makan ubat, dan dia macam elok sikit. Bini dia bagi dia makan ubat lagi apa semua. Kemudian ada satu scene tu menunjukkan dia minta John tu buang sampah. Okey, lepas tu dia dengar yang John Nash tu, Alicia tu dengar yang John Nash tu bercakap dengan siapa pun tak tahu. Okey, lepas tu bila John Nash masuk, Alicia tanya balik, awak bercakap dengan siapa tadi? Saya bercakap dengan pengutip sampah lah. Lepas tu Alicia tu pelik, dia kata, waktu-waktu nak dekat malam ni mana ada dah pekerja pengutip sampah. Tu dia kata, betul lah, tengok kat luar. Rupanya betul, ada lori sampah dengan orang macam kerja, masih lagi bekerja lah. Jadi macam agak lega sikit lah, sebab takut mungkin Alicia takut yang John Nash tu akan jadi skizo balik. Tetapi John Nash ni dia degil juga. Bila Alicia bagi dia ubat, John Nash tak makan. Dia tengok isteri dia tu dah naik ke atas untuk tidur, dia simpan ubat tu dalam kotak, dalam laci dia tak makan. Tiba-tiba satu hari tu, dalam waktu yang sama tu, pada malam tu, dia tak makan ubat, dia letak dalam box dia tu. Dia terdengar ada orang balik batu pada tingkap dia. Dia tengok ada seseorang yang berpakaian macam askar, baju hijau lah, berpakaian askar, lari. Lalu dia pun kejar sampai masuk ke hutan. Lepas tu dia telah dikepung oleh semua askar. Kemudian yang mengejutkan, William Parcher tu kembali. John Nash tu cuba rationalkan diri balik. Dia kata, awak tak wujud. Dia kata, awak tak wujud, awak mainan minda saya kan. Tapi William Parcher kata, kalau saya tak wujud, macam mana saya boleh bercakap dengan awak? Lepas tu dia cuba confront lagi. John Nash kata dia cuba confront lagi. Kenapa nama awak tak ada dalam mana-mana institusi? Awak kata awak bekerja dengan Jabatan Pertahanan, tak ada pun nama awak. Tu dia kata, adakah perlu nama saya berada dalam senarai? Ini kan kerja rahsia, tidak perlu semua ni, dia kata. Jadi William Parcher membawa John Nash ke sebuah macam pondok. Bila dia masuk tu ada banyak peralatan untuk macam telegram, untuk kesan kod-kod dan sebagainya. Jadi John Nash pun kembalilah kepada kerja dia yang lama, iaitu menyah kod-kod yang Rusia bagi. Jadi skizo dia pun terjadi lagi. Okey, masa tu dia ni takut sangat. Hari lain pula lah, dia takut sangat pada waktu malam. Dia merasakan yang William Parcher tu asyik intai dia je. Dia tutup lampu. Lepas tu dia suruh isteri dia tu pulang ke rumah ibu Alicia tu lah. Pulang dulu. Tapi perempuan tu tak faham dan terus mengambil langkah drastik nak call doktor sakit jiwa tu balik. Okey, masa ni terjadinya pergolakan. Alicia nak call doktor tu. Dalam masa yang sama, John Nash nampak William Parcher di sebelah isteri dia tu. William Parcher kata, jangan biarkan Alicia call doktor tu. Dan dia pun tak faham. John Nash pun cakap, jangan call doktor tu. Alicia pun tak faham. Alicia kata, tak nak call juga. Awak sakit. Lepas tu dia nampak William Parcher tu nak tembak isteri dia. Dia tolak isteri dia ke bawah lah bagi selamat. Masa tu memang Alicia dah melahirkan anak lah. Dia pegang anak tu. Kemudian dia agak macam terkilan, kenapa John Nash ni jadi balik macam ni. Bila doktor tu datang balik ke rumahnya untuk berjumpa dengan Alicia, dengan John Nash, jadi
doktor tanya, makan tak ubat? Ubat yang saya bagi tu awak makan tak? John Nash mengaku tak. Lepas tu dalam masa yang sama, dia tanya ni, awak nampak ke orang yang berada dalam delusi awak ni? Dia nampak, dia mengaku, maknanya dia sakit balik. Jadi yalah, ada dalam ni ada beberapa scene yang tak sepatutnya berlaku lah. Antaranya waktu tu hujan, Alicia nak angkat kain. John cakap macam ni, okey tak apa, awak angkat kain, saya mandikan baby kita. Okey, Alicia tak syak apa-apalah. Dia pergi angkat kain apa semua. Waktu tu dah nak hujan dah, nak ribut apa semua. Tapi dia rasa tak sedar hati. Dia berlari pergi naik atas nak tengok baby dia tu macam mana. Rupanya baby dia dah hampir lemas dalam tak mandi tu. Lepas tu bila tanya, John, apa yang awak lakukan ni? Anak kita hampir lemas. Dia kata, tak ada apa-apa lah, kan Charles tengah jaga anak kita tu. Mana ada Charles, awak ni biar betul. Tengok mana ada siapa. Jadi dia sejak lepas dia tak makan ubat tu yang jadi macam tu. Okay. Lepas tu dia dah terima balik terapi yang kedua apa semua. Dia tidak dia kena juga melawan. Dan dia kena terima Charles Herman, William Parcher dengan anak saudara Charles Herman tu tak wujud. 3 orang ni tak wujud. Okay, bila dah macam tu, dia pun nak ambil keputusan. Dia nak jadi pensyarah balik di universiti dia masa dia belajar dulu, University Princeton. Dia jadi pensyarah di situ. Kemudian macam biasalah kerja dia mengajar apa semua. Tapi macam biasalah, dia macam orang kata seseorang yang skema. Jalan pun pelik sampai yalah budak-budak ngejek dia kan. Tapi dia tak kisah pun. Sebab dia tahu diri dia sakit. Dia tahu yang benda tu sukar dirawat. Dia nampak je ketiga-tiga orang ni. Tapi dia buat tak layan. Dia lawan juga. Dia tak layan sampailah dia dah tua. Dia tak layan langsung ketiga-tiga orang ni. Tapi yang peliknya kan, dalam cerita ni kita nampak dia semakin tua, tapi ilusi tiga-tiga orang yang dalam minda dia ni masih muda, kekal. Mungkin itu pun menjadi persoalan dalam filem ni. Bagi siapa yang tak tahulah, mungkin tak tahu dia sakit skizo apa, dia nampak macam muda dan kekal. Baju pun baju yang sama, tak pernah tukar. Okay, dia pun lawan. Dia nampak je lagi orang tu, tapi dia menghiraukan. Dia tak layan lah mereka. Sampailah ada seorang lelaki ni bernama Thomas King datang pada dia nak bagi tahu yang dia punya teori dia tu adalah bagus dan dia layak untuk menerima anugerah Nobel Prize. Jadi tapi sebelum tu ada satu macam scene yang macam agak kelakar, Thomas King tu datang, dia tengok, dia memang tak kenal apa Thomas King tu. Lalu dia tanya, waktu tu dia dah keluar dari kelas, pelajar semua keluar dari kelas, ditarik seorang pelajar, dia tanya, awak nampak ke dia? Ya, saya nampak. Bagus lah. Dia bukannya orang delusi dia. Jadi akhiran dia berjaya, walaupun tidaklah sepenuhnya dia melawan penyakit skizofrenia dia ni, sebab dia masih lagi boleh nampak orang-orang 3 orang ni. Tapi perakhirannya adalah baik kerana dia telah pun menerima anugerah yang baik. Kemudian dia ada isteri yang sanggup bersusah payah bersama dia. Walaupun isteri dia tahu dia sakit, isteri dia tetap lagi terima dia. Kemudian anak dia pun dah besar. Anak dia belajar di University Harvard. Jadi cerita ni memang pada awalnya, kalau siapa yang tak tahu, memang ada plot twist lah. Plot twist di mana menunjukkan yang plot twist pada rumah sakit jiwa, doktor tu menyatakan yang 3 orang tak wujud. Kemudian kerja-kerja menyahkut ni adalah kerja yang
dia buat tu buat seorang-seorang. Dia cuma macam khayalan dia je. Dia menyatakan ada orang minta tolong untuk dia carikan kod, tapi sebenarnya tak ada pun. Yang dekat pondok bubuk tu pun, bila isteri dia lihat balik, penuh dengan kertas-kertas kataan yang bertampal di dinding-dinding. Tapi tak ada pun sebarang mesin. Kan mula-mula dia masuk ada macam-macam mesin berat yang berkaitan dengan perhubungan, macam telegram, semua tu lah. Tapi tak ada pun masa tu. Pondok tu kosong, hanya dipenuhi dengan kertas-kertas. Jadi kesimpulan dia, cerita ni misalkan seorang yang pandai matematik yang menghadapi skizofrenia, tetapi akhirnya dia berjaya melawan kembali penyakit dia tu, walaupun pada peringkat pertama tu dia tak nak makan ubat. Yalah, laki ni dia ada ego dia sendiri, dia tak nak makan ubat, tapi telah dinasihatkan, akhirnya dia terima, dia rasionalkan balik diri dia. Okey, setakat itu saja bahagian saya. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita diberikan nikmat iman Islam. Samping itu kita diberikan kesihatan tubuh badan, dan juga kita diberikan nyawa untuk kita teruskan perjalanan hidup ini di muka bumi ini. Okey, baik. Pada kali ini kami diberikan tugas untuk membincangkan berkenaan dengan tajuk skizofrenia. Okey. Mula-mula kita akan lihat dulu definisi skizofrenia. Sebelum tu saya mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Mahdi bin Abdul Razak. Okey, skizofrenia ataupun skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang mempengaruhi fungsi otak manusia, fungsi normal kognitif, emosional dan juga tingkah laku. Sakit gangguan skizofrenia ini biasanya akan hilang respon emosional, menarik diri daripada pergaulan, dan mengalami halusinasi serta delusi. Skizo ini juga merupakan gangguan mental yang terjadi atau disebabkan dengan penderitaan yang dialami, iaitu halusinasi, delusi, gangguan pemikiran, dan juga perubahan tingkah laku. Okey. Lepas tu seseorang yang mengalami skizofrenia ini akan selalu curiga kepada orang lain. Ini juga akan dalam masa yang sama akan mengganggu penderita ini menjalankan tugas, lagi menjalinkan persahabatan, berkawan dan sebagainya, melakukan kerja, mahupun berkomunikasi dengan orang. Gangguan mental ini akan terjadi dalam jangka yang panjang, dan menurut Duane dan Barlow 2007, skizo adalah sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk berfikir dan berkomunikasi, menerima dan menginterpretasikan realiti, merasakan dan menunjukkan emosi dan perilaku yang dengan sikap yang tidak dapat diterima secara sosial. Dan juga menurut Arif 2006, skizofrenia akibat ketidakseimbangan dalam dopamin, iaitu sel kimia dan otak. Kita akan teruskan kepada
Slide seterusnya iaitu prevalence. Banyak kita dapat daripada prevalence ni. Slide yang seterusnya ialah prevalence. Pada 1996 kita dicatatkan 10.3%, yang ini orang dewasa, dan 13% kanak-kanak dan remaja. Kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada 2006 mendapati mereka yang mengalami masalah mental adalah 11.2% bagi dewasa dan 20.3% untuk kanak-kanak dan remaja. Laporan statistik mengenai penyakit itu sangat membimbangkan kerana pada 2008 kira-kira 400,227 pesakit di Malaysia mendapatkan bantuan psikiatrik di hospital kerajaan. Malah jumlah itu terus meningkat, di mana banyak 2,000 kes baharu skizofrenia dilaporkan pada setiap tahun, berdasarkan faktor tekanan hidup, pekerjaan, ekonomi dan lain-lain. Sudah pun slide prevalence, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini anda akan bersama saya Ahmad Farhan bin Azhar, dan kita akan mengupas berkenaan dengan faktor terjadinya kecelaruan skizofrenia. Pada video sebelum ni rakan-rakan saya dah mengupas mengenai filem yang melibatkan skizofrenia, definisi, pengenalan, dan anda pun dah tahu sedikit mengenai skizofrenia. Mari kita lihat pada faktornya. Okey, anda boleh lihat pada slide yang telah disertakan. Marilah kita lihat pada poin yang pertama, iaitu ketidakseimbangan pada dopamin, sel kimia dalam otak. Okey, apakah itu dopamin? Dopamin ini merupakan sel yang merembeskan hormon keseronokan dan juga hormon motivasi pada badan seseorang. Apabila seseorang itu mempunyai dopamin yang rendah, dia akan rasa malas, lesu, tak nak buat kerja, ponten dan sebagainya. Dalam otak, dopamin ini dianggap sebagai satu sistem ganjaran. Proses kecekapan, proses prestasi, proses semangat dan juga proses pembelajaran juga bergantung kepada kepekatan dopamin pada badan seseorang. Okey, tetapi apabila kadar dia berlebihan, seorang itu cenderung untuk mendapat skizofrenia. Kerana apa? Mereka akan melalui dua simptom utama apabila kadar ini berlebihan, iaitu yang pertama, mereka akan senang dapat halusinasi, dan yang kedua, mereka senang dapat delusi. Apakah kedua-dua ni? Okey, rakan saya akan terangkan pada video selepas ini mengenai simptom-simptom berlaku dalam skizofrenia. Okey, tetapi ada juga faktor yang ketiga yang disebut sebagai mania, iaitu senang berlebihan. Okey, dalam senang berlebihan ni, benda-benda yang kecil mereka anggap sebagai besar. Contoh bunyi mercun, mereka anggap macam bunyi bom. Ataupun dalam perkara-perkara kehidupan seharian, perkara-perkara remeh ni mereka besar-besarkan. Okey, itulah fungsi dopamin. Okey, kita lihat pada poin seterusnya. Kajian terbaru menunjukkan serotonin juga boleh menyumbang kepada gejala penyakit ini. Cosmo. Okey, serotonin pula apa? Serotonin adalah sel yang merembeskan hormon ataupun perasaan gembira, perasaan senang, tenang, seronok, perasaan-perasaan pada ataupun dia mempengaruhi mood seseorang. Okey, pentingnya serotonin ni, dia ibarat transmitter, iaitu menyampaikan maklumat-maklumat kepada sel-sel tubuh badan kita. Dia bukan sahaja maklumat daripada segi psikologikal kita, mood kita, malah dia akan mempengaruhi penyakit-penyakit fizikal kita. Apabila serotonin ni pada tahap yang rendah, seorang tu mula lahir dalam mood kan, dan mereka akan juga cenderung untuk mengalami penyakit-penyakit fizikal lain. Contohnya tekanan darah rendah dan sebagainya lah. Okey, tapi kalau kita lihat, kedua-dua faktor ni takkan terjadi jika tak terdapat faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan terjadinya kedua-dua ni. Okey, di sini saya dah senaraikan 6 faktor utama kenapa seorang itu boleh mendapat penyakit skizofrenia ni. Okey, anda boleh lihat pada slide. Kita lihat pada faktor yang pertama, iaitu faktor genetik.
Menurut Arif 2006, individu yang mempunyai ibu atau ayah mengalami skizofrenia mempunyai risiko untuk mengalami skizofrenia terhadap dirinya. Seperti anda sedia maklum, skizofrenia ni melibatkan faktor daripada keturunan ataupun diwarisi daripada ibu bapa. Seorang ibu bapa yang mempunyai skizofrenia akan melahirkan anak yang senang untuk mendapatkan skizofrenia. Hasil kajian daripada luar negara menunjukkan orang yang mempunyai skizofrenia ni, ahli keluarga dia yang lain, sanak saudara dia pun ada penyakit yang sama, iaitu mereka cenderung untuk dapat penyakit ini sebanyak 5% berbanding 1% dalam populasi umum. Populasi umum ni apa? Iaitu orang-orang seperti kita lah yang tak ada penyakit. Melainkan contoh kalau anda ada penyakit kan, anda termasuk daripada 5% tu. Okey, mari kita lihat pada faktor kedua. Jap, sebelum tu walau bagaimanapun ahli genetik tak ada satu pun penemuan kenapa gen skizofrenia ni boleh bertukar atau boleh transit kepada anak ataupun mereka yang saudara mara terdekat ni lah. Disebabkan tak ada penemuan lagi, jadi di sini dia dianggap sebagai multifactorial, iaitu dia mempunyai faktor-faktor lain yang menyebabkan seorang itu boleh terjadinya skizofrenia pada diri mereka. Okey, kita lihat pada faktor berikutnya, iaitu penyalahgunaan dadah. Menurut Hawari 2011, mereka yang menyalahgunakan dadah, terutamanya dadah jenis ganja, mempunyai risiko yang lebih tinggi. Dadah ini membuatkan otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, kita sebagai kaunselor, kita pun tahu betapa mudaratnya pengambilan dadah. Okey, dadah dia bukan sahaja boleh mengaruhi psikologikal seorang, malah penyakit-penyakit fizikal pun boleh datang daripada dadah ni. Okey, dadah contohnya seperti ganja, dia akan membuatkan seorang itu berasa hayal, berfantasi dan sebagainya. Okey, mereka akan rasa macam dalam istilah mereka sebut steam. Mereka akan rasa steam, rasa macam ada di awangan, seronok, ataupun tak sedar pun apa yang berlaku pada keliling mereka. Okey, disebabkan itu, sebabkan pengambilan dadah ni, seorang itu akan mula membawa fantasi mereka pada dunia realiti pada mereka. Iaitu kita tak boleh nampak tapi mereka nampak. Tapi bila dah menarik benda tu datang, akhirnya sekali dia nampak seakan-akan real. Okey, kita masuk poin yang seterusnya, iaitu semasa kelahiran. Menurut Simeon 2010, jangkitan virus semasa tempoh pranatal sebelum kelahiran bayi dan pranatal selepas kelahiran bayi mempunyai kaitan dengan perkembangan skizofrenia. Okey, dalam genetik tadi, bukan dia akan transfer genetik tu kan daripada ibu bapa. Dalam ini pula, dalam faktor semasa kelahiran ni, apa segala penyakit ibu bapa juga ditransfer pada anak. Termasuklah seperti contoh diabetes, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Anak cenderung untuk dapat penyakit yang sama. Oleh itu contohlah macam pesakit diabetes, mereka pun selalu diberi nasihat untuk kahwin awal, kahwin umur sebelum 30 tahun. Kerana apa? Betapa bahayanya apabila seorang itu mula melahirkan anak selepas mereka dapat diabetes. Okey, itu baru satu faktor yang pertama. Ataupun perkara-perkara lain, contohnya influenza, corona, virus dan sebagainya. Mereka cenderung untuk mewariskan penyakit-penyakit ini pada anak mereka. Dan di situlah terdapatnya faktor kelahiran ni boleh mengundang skizofrenia ni terjadi pada seorang. Sama juga, dia ditransfer juga, tapi semasa kelahiran. Okey, kita masuk seterusnya, iaitu tekanan melampau. Daripada Amin 2009, tekanan yang tidak dapat dikawal dengan baik akan menyumbang kepada penyakit mental ini, seperti berlaku perceraian, telah diberhentikan kerja, kehilangan tempat tinggal serta putus harapan. Okey, tekanan melampau ni bukanlah tekanan biasa-biasa yang pernah kita alami sebagai student ni kan. Bukanlah tekanan seperti yang anda
alami sekarang, kena buat video ni, kena buat kelas online, assignment, tesis dan sebagainya. Bukan tekanan-tekanan biasa, itu pun kita rasa macam perik dah. Okey, tapi tekanan melampau ni dia melibatkan kehidupan seorang itu. Dia punya stres tu sampai rasa nak bunuh diri, nak mencederakan. Dia boleh perasaan tu macam dia dah bankrupt, dia dah tak ada apa-apa, dia dah tak boleh nak buat apa-apa. Dia sampai jatuh tersudung lah, ni ibarat macam tu lah. Jadi bahaya tekanan melampau ni, dia boleh mengakibatkan seorang tu tekan sangat, depres, sampailah dia mendapat skizofrenia. Dia mempunyai kaitan perkara-perkara ni. Okey, mari kita lihat pada poin seterusnya, iaitu persekitaran. Persekitaran semasa membesar akan mempengaruhi psikologikal, kerana kejadian pahit tersebut akan terpendam dalam paras tidak sedar di dalam minda. Seperti persekitaran juga merangkumi budaya setempat, krisis ekonomi, taraf pendidikan dan cara bersosial individu. Daripada Julianto 2008. Okey, persekitaran ini contohlah kalau orang tu tinggal pada tempat persekitaran yang tak bersih, yang haru biru, yang yang bukanlah yang seperti yang kita idamkan kan. Mereka cenderung untuk mendapat penyakit skizofrenia ini. Okey, kemudian adalah membesar mempengaruhi psikologikal kerana kejadian. Okey, akan mempengaruhi psikologikal kerana kejadian pahit tersebut akan terpendam dalam paras tidak sedar. Okey, ini adalah cenderung pada kanak-kanak, pada orang dewasa, pada jika mereka ada kisah silam, mereka cenderung untuk mendapatkan penyakit skizofrenia ni. Okey, di sini saya ambil contoh, terdapat 3 teori utama kenapa seorang itu boleh mendapat penyakit skizofrenia. Okey, tiga teori tadi, iaitu teori yang pertama adalah double bind theory daripada Bateson 1956. Berlaku akibat asuhan anak-anak daripada kecil yang sentiasa konflik, di mana anak dapat keadaan kebimbangan atau bingung akibat ibu dan bapa sentiasa bertentangan pendapat, tidak tahu mana yang sepatut dituruti. Okey, pada kecil anak-anak melihat ibu bapa mereka saling tak sefahaman. Apabila pagi tanya bapak suruh tanya mak, bila tanya mak suruh tanya bapak, anak-anak akan mula rasa stres, malas, macam biarlah letak aku, biarlah aku buat, tentukan sendiri kan. Apabila benda ni terjadi, kadang-kadang cenderung untuk simpan perasaan yang mereka alami itu dan bawa sampailah ke besar, dan perkara itulah yang menyebabkan mereka akan biasa ada perasaan dendam, rasa macam benci dan sebagainya lah, dan cenderung untuk mendapatkan penyakit skizofrenia ni. Okey, kemudian keluarga Simenti daripada Wayne dan Singer 1963. Anak-anak melihat ibu bapa mereka yang sentiasa bergaduh di hadapan mereka, walaupun dalam perkara yang remeh dan tidak perlu diperbesarkan. Okey, kalau yang tadi itu semasa asuhan tu kan, mereka yang tadi, yang bind tadi tu, anak melihat ibu bapa ni macam tak sefahaman, tapi ibu bapa tak tunjuk pun kan, tapi dia tahu ibu bapa dia macam tak sefahaman. Okey, kat sini pula anak-anak nampaknya ibu bapa mereka bergaduh terus, walaupun dalam perkara-perkara yang kecil. Contohlah tak jemur kain, ataupun kalau kita tengok statistik penceraian kan, kadang-kadang perkara-perkara yang remeh gila lah, benda yang kita boleh gelak kenapa terjadinya, sebab kan sampai daripada perkara besar sampai perkara kecil, makan tak nak sama, apatah lagi contoh bergaduh balik kampung dan sebagainya. Benda-benda itu sebenarnya bila nak tengok, dia akan tersimpan, macam ni rupanya kan. Apabila besar, mereka akan tak sengaja mempraktikkan, contoh di sekolah. Apabila dah besar, mereka buat kepada rakan-rakan dan orang persekitaran. Kat situ pula akan jadilah benda-benda yang lain yang akan menyebabkan kecenderungan mereka untuk mendapatkan penyakit mental, sebab ada afini bisnes dalam diri mereka. Begitulah. Okey, yang ketiga adalah keluarga terbalik, SKU. Ibu memainkan peranan bapa dan bapa pasif. Sifat ibu seperti terlalu dingin, terlalu melindungi, terlalu manja sehingga perkembangan anak terganggu. Okey, pada keluarga terbalik ni pula, ibu pula ambil peranan bapa, dah jadi king control. Apabila dah king control, anak-anak mula jadi jadi layu, tak tahu lah, bapa pun tak boleh buat apa kan.
Ibu pula tengoklah, ada yang bersifat diktator, ada yang demokratik, kepimpinan demokrasi dan sebagainya. Bila benda yang kalau terlalu manja, terlalu ketat sangat nak jaga anak, anak-anak akan mula rasa macam terkongkong, ataupun ibu tak sayang mereka dan sebagainya lah. Bila itu terjadi, anak akan sama juga tadi, akan tersimpan pada paras minda tak sedar. Okey, paras minda tak sedar ni seperti yang kita dah belajar kan daripada teori psikoanalisis, di mana benda tu kita tak fikir pun, tapi bila diteroka je, Masya Allah, setiap orang semua pun ada kan perkara-perkara silam. Tapi bagaimana seorang itu mengatasi benda tu daripada dia bawa pada masa hadapan, pada masa sekarang ni. Jika seorang tu mempunyai hati iman dan kuat, insya-Allah kan, mudah-mudahan orang yang tengok video saya ni semuanya dapat menganggap kisah silam tu sebagai satu pedoman dalam hidup lah, bukan, dan janganlah bawa kisah silam tu sampai terikut-ikut sampai masa sekarang. Tapi kita pun tak tahu kan macam mana seorang tu lalui kan. Okey, dah banyak dah saya goreng. Okey, mari kita masuk yang terakhir, iaitu personality. Individu yang cenderung menunjukkan tingkah laku yang tidak normal dan tidak sihat, seperti pengambilan alkohol secara berlebihan dan melakukan perkara yang ekstrim. Okey, personality ni secara umumnya, apabila seorang tu melihat diri dia suka pada sesuatu lah. Okey, sebagai contoh, orang-orang yang suka untuk berseronok, masuk disco, minum arak dan sebagainya, dia akan rasa macam benda tu release tension, tapi dia tak tahu dia akan mengakibatkan mereka ni mendapat gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang lain. Contohnya sebagai dia pergi disco kan, mesti contoh minum arak. Apabila arak tu diminum, mereka akan mula menimbulkan rasa mabuk. Apabila dah berlebihan, mabuk tu jadi mabuk kuasa 2, kuasa 3 dan seterusnya. Benda-benda tu akhirnya akan menyebabkan mereka dapat fantasi, rasa macam berhayal dan tak tahu keliling. Benda dia arak ni dia ibarat jadi duri dalam daging lah. Kita tak nampak, tapi akhirnya dia akan mengaruhi psikologikal, last sekali akan mengaruhi fizikal. Contohlah, orang kata kalau perut buncit tu selalu minum tu, orang kata, bukan saya kata lah, saya cuma sampaikan. Okey, kemudian mari kita tengok tadi poin itu, melakukan perkara yang ekstrim. Okey, perkara-perkara yang ekstrim ni juga boleh menyebabkan seorang itu mendapat penyakit skizo. Kerana apa? Mereka cenderung untuk mengalami kemalangan. Contohnya orang yang main gusti, WWE, ataupun tomoy, lagi apa, rally, kereta rally, motocross, ataupun panjat gunung berlebihan. Contoh panjat gunung tu aktiviti yang baik, tapi apabila dia melibatkan kita cuai, dia akan melibatkan kemalangan. Kita minta simpang supaya tak jadi, tapi melibatkan kemalangan, mungkin akan berlaku gegaran pada otak, dan benda-benda itulah sebenarnya yang akan membuatkan seorang itu mendapat penyakit skizofrenia ni. Okey, kalau kita lihat pada teori daripada Holland ni, tu seorang yang realistik, suka main benda barang, suka buat benda yang daripada perkara-perkara yang inovasi kan, bukan perkara yang tradisional ni kan. Benda tu baik, tapi apabila dia cuai ataupun melakukan dengan tak betul dan sebagainya, akan menyebabkan kemalangan. Daripada kemalangan itu akan tercetusnya seorang itu mengalami skizofrenia. Okey, anda dah faham daripada 6 poin yang telah saya goreng tadi. Okey, di sini saya senaraikan balik, iaitu yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah faktor dadah, yang ketiga adalah semasa kelahiran, yang keempat adalah tekanan melampau, yang kelima adalah persekitaran, dan juga yang keenam adalah personality. Okey, semoga anda ingat ke-6 faktor ini. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang, atau video lain, atau pada kelas yang lain. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Staqif Muhammad Ali, nombor kad matrik I1710191. Pada hari ini saya nak membuat pembentangan lah tentang
tajuk yang kami dapat iaitu skizofrenia, dan kami dari kumpulan 1 lah. Saya bahagian simptom. Sebelum saya nak memulakan pertanyaan saya ingin memberitahulah sedikit tentang skizo ni. So skizo ni penyakit yang kiranya banyak berlaku di dalam dan luar negara lah. So kita tak boleh ambil mudah lah perkara ni. Jadi simptom-simptom ni lah seperti halusinasi, delusi, pemikiran tak teratur, tingkah laku yang tak teratur, dan simptom negatif lah. So kita pergi kepada delusi ni. Delusi ni dia bermaksud kepercayaan seseorang itulah yang susah diubah mengikut buku di DSM-5 yang saya dapat ni. Delusi ni bermaksud seseorang itu kepercayaan dia susah diubah oleh seseorang itu, dan delusi ni ada banyak jenis. So di sini secara terang lagi, delusi ni maksud kepercayaan seseorang itu. So contoh dia precatory delusi, refractory delusi, grandiose delusi, banyak jenis delusi. Dan contoh delusi precatory lah, kepercayaan bahawa seorang itu atau kumpulan mahu mencenderakan dia. Yang ni saya rasa banyak yang saya nampak, lihat lah. Orang skizo ni macam takut tau, dia akan rasa diri terancam. So benda tu tak ada pun sebenarnya, dia yang rasa delusi dia. So ada banyak jenis yang macam saya cakap tadi, rotomanic delusi, grandiose delusi, nihilistic delusi kan, banyak. So yang kedua, halusinasi. Halusinasi ni apa yang dia bayangan yang tidak benar. Kayaknya apa halusinasi dia macam senang cerita, dia membayangkan benda yang tidak ada. Macam tu. So dalam buku DSM-5 ni dia ada ceritakan tentang auditory halusinasi ni. Dia maksud dia sesuatu yang selalu berlaku pada diri seseorang seperti bisikan. Yes, bisikan ni selalu berlaku lah untuk pengidap skizo. Dia macam dengan suara-suara aneh. Tapi kan menurut DSM-5 juga, halusinasi ni benda biasa. Untuk orang biasa pun dia akan alami juga. Contohnya dia dalam tidur, tapi mereka ni secara sedar mereka mendapat halusinasi ni. So benda ni membezakan kita dengan manusia normal dengan mereka. Mereka keadaan sedar pun mereka membayangkan halusinasi. Okey, yang ketiga, pemikiran tak teratur lah. Kiranya maksud dia pengucapan dia. So apa yang kita tanya tu dia tak menjawab. Faham tak? So senang cerita, kiranya dia tanya topik ni, dia jawab topik lain. Macam tu. So tak kena. So kita tanya soalan ni, dia jawab soalan tu. Dia pelik. Dia cakap tu tak disusun dengan baik pengucapan dia. Dia tanya macam ni, dia cakap macam ni. Dia susun ayat, susunan pun tak cantik lah. Itu menurut buku DSM-5. Dan seluruhnya tingkah laku tak teratur. Dia ni macam panggil apa, dia perilaku dia lain macam sikit. Dia ni kalau dalam aktiviti persekitaran pun dia kurang, sudah tak aktif. Seterusnya, cerita negatif. Cerita ni adalah satu bahagian besar yang berkait rapat dengan skizo, tapi dia kurang terkenal dalam psychotic disorder lain. So ni menurut DSM-5 lah. So dua simptom negatif adalah seperti eksplosif emosi dan eksplosif emosi menurun dan evolution. So apa yang DSM-5 cakap ni, ekspresi emosi menurun. Masuk ekspresi emosi menurun ni adalah pengurangan ekspresi di muka, mata, batu tangan, mata, nada dia semua kan. Tak memberikan, kayaknya ekspresi dia menurun. Dia tak nampak. Kita nampak dia pun kita tahu dia ni macam ada something masalah percakapan dia, nada percakapan dia, pergerakan tangan, semua yang tu kan. Seterusnya evolution, penurutan dalam memotivasikan diri melakukan sesuatu aktiviti. Dia ni kiranya minat dia untuk sesuatu aktiviti tu sikit lah. Dia macam tak tunjukkan minat. Dia ni kurang sosial, macam tu lah. Tu lebih kurang dia punya huraian tentang simptom negatif lah.
So nak kaitkan dengan filem, kami ambil filem Beautiful Mind tak silap saya. So filem tu A Beautiful Mind 2001. Filem tu menerangkan lah tentang skizo apa dia punya simptom. So dalam filem tu kita ambil yang pertama iaitu delusi. Saya akan huraikan beberapa. Antaranya delusi lah. Delusi ni dia dalam cerita ni delusi ni dia macam dia ada satu scene ni dekat kat pasar tengah minum. Dia nampak bayangan dekat tai orang tu. Dia nampak macam bercahaya, padahal orang lain tak nampak. Dia nampak macam tu. Lepas tu dia kata dekat orang tu, tai kamu sangat teruk. Walhal kita tengok tai tu okey kan, dia punya delusi dia. Dia nampak macam cahaya kan, macam lepas tu dia main sembuh cakap tu. Tai kamu ni teruk, kamu ni yang tak pandai matematik. Macam tu lah. Orang lain macam pelik, dia ni faham. Itu delusi lah. Seterusnya kita ke halusinasi. Halusinasi ni dalam cerita ni dia ada satu part ni dia kena macam kena tangkap lah. Bukan kena tangkap, macam orang biasa, orang yang skizo ni, orang kawal dia kan, pergerakan dia macam terhad sikit sebab duduk kat satu tempat ni, orang jaga dia lah. So bila dia jatuh tu, dia nampak kawan dia, nama Carl tak silap saya. Dia macam Carl, kamu buat apa kat sini, bla 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 bla. So dia macam dia nampak orang tu padahal tak ada pun. So itu menunjukkan halusinasi lah. Apa yang saya terang tadi, macam terangan dia bisikan. Dan tu pun boleh jadi macam bisikan lah. Kita pun tak nampak. Macam orang, dia nampak orang tu, orang yang dia halusinasi tu, dia nampak. So halusinasi ni antara juga main dia punya simptom. So seterusnya banyak suspicious ni dalam filem ni, sebab dalam filem ni dia dah bagi siap lah apa dia punya simptom. So saya rasa saya urai yang mana penting. Dan last sekali, saya rasa reduce daily activity antara the simptom juga lah. Dia ni jenis dalam filem ni dia aktiviti untuk bersosial tu kurang. Macam saya cakap dalam cerita negatif tak silap saya tadi, dia merosot. Dia nak melakukan aktiviti pun tak mau. Macam evolution ni, dia kata menunjukkan minat yang sikit dalam sesuatu kerja aktiviti sosial. Okay, so reduce daily activity ni sesuai lah dengan memang betul lah. So dia macam malas. So dalam cerita ni dia conteng. Dia macam conteng kat cermin. Padahal kita boleh pergi tengok bersosial. So dalam cerita ni dia tulis dekat tingkap. Dia macam orang macam kenapa kamu tak pergi ni. Dia macam malas, kekurangan aktiviti. Kiranya dia ni tak mau pergi. Itu antara salah satu juga simptom skizo. Dan seterusnya suspiciousness lah. Dia takut orang padahal orang tak ni pun, tak serang dia pun. Dia macam ketakutan lah dalam cerita ni. Dia lebih macam delusi juga. Dia macam dia takut. Dalam delusi tak silap saya ada dia punya refractor delusion ni. Kebacaan bahawa perbuatan seperti memek muka, faktor skill yang seolah melindungi jari, merasakan diri bersalah. So dia rasa macam takut. So dalam cerita ni dia suspicious dia terlampau teruk. Padahal tak ada apa-apa pun. Dia macam jangan buka pintu ni. Ada satu part tu dia mengintai kat tingkap. Lepas tu dia buka lampu, dia punya isteri. So dia suruh tutup. Tu antara suspicious melampau sangat dia punya kerisauan tu. Tu antara cerita-cerita yang boleh saya terangkan lah. Dan memang bagi saya agak mencabar untuk skizo ni. Tambahan lagi sebab mengikut buku DSM-5 kan, dia banyak bantu tapi perlukan pembacaan yang dalam lah. Dan saya berharap masyarakat luar sana dapat
Kena dapat mengambil iktibar ataupun mengambil berat tentang penyakit ni, sebab penyakit ni bukan penyakit biasa, dia boleh efek kepada persekitaran juga kan. So kita kalau tahu orang tu macam tu, kita jangan kacau lah, biar ada doktor rawatan. So sebagai kaunselor ni kena tahu juga lah cerita-cerita ni. Kot lah orang yang normal ni pun kita pun tak tahu kan, kalau orang sesi dia cerita kita baru dia dapat detect lah. So itulah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Carnegie Prize has been split, hence it's all bent. He's got his sights set on Wheeler Lab, the new military think tank at MIT. Well, they're only taking one this year. Well, Hanson's used to being picked first. Oh, yeah, he's wasted on that. He should be running for president. Emperor. There could be a mathematical explanation for how bad your tie is. You've been in here for 2 days. You know, Hanson's just published another paper. I can't even find a topic for my doctorate. Well, on the bright side, you've invented window art. This is a group playing touch football. This is a cluster of pigeons who are fighting over breadcrumbs. And this here is a woman who was chasing a man who stole her purse. John, you watched a mugging. That's weird. John? Turn it off. Turn off the light. Why would you do that? Why would you turn the light on? What is wrong with you? You have to go to your sister's. I left the car at the back. Make your take Commonwealth, no side streets. John. Just stay where it's crowded. John, I'm Okay. not going anywhere. When you get to your sister's, you wait for me to call you. No, I'm not going. Just get your things. I'm not leaving. Stop! Stop it. Please, Alicia. I will explain when I can. Charles? I didn't mean to get you involved in this. I'm sorry. Charles? The prodigal roommate revealed. Saw my name on the lecture slate. You lying son of a bitch! Who are you talking to? Tell me who you see. How do you say Charles Herman in Russian? How do you say it in Russian? There's no one there, John. There's no one there. Code Red. Dr. Rosen, Code Red, Observation Room 2. Dr. Rosen, Code Red, Observation Room 2. John? John?
No. Hello, I need Dr. Rosen's office, please. You gotta stop her, John. You leave her out of this. Who are you talking to? It's not her fault. John. She'll compromise us again. No, she won't. You'll go back to the hospital. John, answer me! Countless people will die. Alicia, please, put the phone down. I can't let that happen. Yes. Hello. Hi, I need Dr. Rosen. Is he in? I'm sorry, John. No! You know what you have to do, Nash. She's too great a risk. Get away! I didn't mean to hurt you. Finish her.